Soalan pertama nak tanya, wajib ke kita baca niat solat di dalam hati ketika akad takbiratul ihram? Takbiratul ihram tu kena niat, bukan lafaz niat. Lafaz niat tu sunat, bukan niat. Niat tu rukun. Maka baca niat mana boleh? Niat baca saya nak semaya fardu maghrib baca lagu tu tak boleh. Tu bukan niat, tu baca niat. Maka hak tu bukan niat. Berapa kali sunat akad takbir dalam semaya? Akad takbir, akad tangan kali maksud dia. Tepat dah. Ketika takbiratul ihram sekali, Allahu Akbar. Ketika rokok, nak rokok sekali, 2 kali. Ketiga bangkit daripada rokok 3 kali. Keempatnya ketika tahiyat awal nak bangun rakaat ketiga sekali. Jadi 4 tempat disunatkan angkat takbir. Nak tanya macam mana majikan tak izinkan kita nikah lagi. Maksudnya dia suruh tangguh dulu nikah nanti. Majikan, siapa dia majikan demo? Ikut demo lah. Kalau demo nak taat ke dia, tak wajib dalam bab perkahwinan taat kepada majikan kita. Kalau kita nak menikah pun jadi tak berdosa, ikut kita lah. Kalau kita nak taat ke dia ke, taat yang jadi tak wajib tak dosa. Kalau darah nifas tu 20 hari, pas berhenti seminggu, mari pulak darah, kira nifas ke period. 20 hari berhenti seminggu, dalam 60 hari lagi, maka nifas lagi. Sebab baru seminggu senggah. Kalau senggah tu 15 hari lebih, barulah hak kedua tu dipanggil darah haid ataupun period. Manakala kalau seminggu baru 7 hari, hak mari kali kedua tu pun nifas lagi. Maka hak kira boleh mayat ke tak bolehlah nifas lagi ya. Hak kita semaya semua batal belaka, kalau waktu puasa batal habis semua. Terakhir kenapa sebut subhanahu dulu baru sebut ta'ala? Allahu subhanahu wa ta'ala. Apa sebut subhanahu baru wa ta'ala? Tak tahu ambo kata ambo pernah dengar ada ustaz tu penerangi ambo tak ingat. Ambo pun tak tahu juga subhanahu wa ta'ala. Nak tanya masa Nabi Muhammad Isra' Mi'raj melihat orang dalam syurga neraka, adakah itu orang kaum sebelumnya? Bukankah belum dihisap di padang mahsyar lagi sebab ke belum kiamat? Gini. Pada malam Isra' Mi'raj Nabi ditunjuk gambaran orang yang masuk neraka. Tak ada lagi kosong lagi neraka. Tak ada orang masuk lagi dalam neraka. Tak ada orang masuk lagi dalam syurga. Akhirat tu. Lepas tu dia tengok gambaran orang masuk syurga dengan maksiat lagu ni gini. Gambaran dia. Boleh kau tak Tuhan buat tak ada orang. Weh Tuhan boleh buat belaka. Lah ni orang buat cerita macam-macam. Boleh tak buat pengajian sifat 20 lagu mana ni jolalah mengaji dah tu. Tengok live malam-malam tu ada tu sifat 20 tu. Selepas ambil wuduk, lepas tu suruh kering tekak, minum air masuk, batal kau dak wuduk, tak batal. Minum air masuk, air tak masuk, minum air sirap, air minum 18 geleng pun tak batal, kecuali takut terkecing batal. Nak tanya kalau kita ada air semaya makan minum sengaja, hukum makruh? Tak makruh gapo pun makan. Ambil air semaya lepas tu minum air, tak makruh. Semasa Isra' Mi'raj Rasulullah telah melihat zat Allah, bagaimana rupa zat Allah digambarkan oleh Rasulullah. Nabi Muhammad tengok Tuhan, tapi Nabi Muhammad tak boleh nak ayat cerita. Nabi Muhammad kata saya tengok saja tapi tak boleh nak ayat cerita. Tak tahu. Kerana Allah Ta'ala ni tidak ada kaif dipanggil. Kaif ni bentuk, rupa, sifat yang kita boleh cerita kepada orang. Maka Nabi Muhammad saya kata saya tengok saja tapi tak tahu lagu mana rupa. Akhirat pun kita boleh tengok dalam syurga tapi kita tak boleh cuik ke orang sebelah. Weh rupa dia lagu tu gini. Tak boleh royak. Kita hanya boleh tengok semata-mata dalam syurga, buat tak boleh. Tak tahu, tak boleh nak royak.
Kenapa ustaz sebut ijazah untuk beri amalan? Kalau ustaz tak sebut ijazah, saya tak boleh beramal ke? Boleh beramal. Ijazah ni macam izin lah, hamba izin. Kecek berlapik sikit Kalau makmum solat, kalau orang tak dapat ijazah, maka setengah amalan tak boleh kita kata saya izin ke awak, tak boleh. Sebab awak tak dapat izin. Izin ni ijazah. Jadi kalau saya kata saya ijazah ke, saya izin ke. Izin untuk beramal, izin untuk beri kepada orang. Kerana syarat untuk tahammulul ilmi dipanggil. Dalam ilmu mustalah hadis, syarat seorang itu boleh kata ni ilmu saya. Saya boleh tanggung ilmu ni salah satu dengan ijazah. Awak ngaku ni ilmu awak ambil mana? Ada orang izin? Ya, saya dapat ijazah dia. Maka boleh kita nakal pindah ke ilmu ini bil ijazah salah satunya. Makmum solat bahagia keranda, bahagia beranda masjid. Rabitah duduk di soh ketujuh, pintu paling depan. Makmum hok beradanya di soh pertama. Daripada soh rabitah, soh kodok tak soh. Rabitah mesti duduk depan. Daripada orang duduk luar masjid, rabitah mesti duduk depan. Kalau pintu duduk luar ni, soh ketujuh rabitah duduk tepinya. Kawan duduk depan daripada pintu. Tak sah duduk depan daripada pintu, daripada rabitah tak sah berlaku. Bagaimana nak yakin ke orang kafir bahawa Islam adalah agama yang benar untuk menuju ke syurga? Awak sekarang yakin ke tak? Islam tu menuju kepada syurga. Yakin. Orang yang yakin, dia akan cerita, dia akan olah satu perkataan nak memberitahu keyakinan dia. Tetapi kalau orang yang tidak yakin, sangat susah dia nak meyakinkan orang. Tapi kalau orang itu yakin, sangat mudah boleh kata dia nak meyakinkan orang. Antara nak meyakinkan lagi, kita royak cerita mengenai akhlak-akhlak, perangai-perangai dalam Islam, hukum hakam, mengajak manusia jadi orang baik, tidak kena menjaga hukum akal, jaga nyawa, jaga maruah. Royak lagu tu. Boleh ada ijazah selawat fatih. Ambil ijazah semacam dah selawat fatih 51 kali lepas subuh. Ambil ijazah tu. Air mutlak, air mustakmal, air mutanajis. Air mutlak, air semata-mata air tanpa sebarai campuran gapo-gapo. Sama ada campuran najis ataupun campuran benda bersih. Ataupun pernah digunakan. Tu air mutlak. Air semata-mata. Air mustakmal, air mutlak yang sudah digunakan untuk basuhan wajib. Ambil air semaya, mandi wajib, itu air mustakmal. Ataupun air yang digunakan untuk basuhan najis. Tetapi basuhan itu tidak bertambah, tak gapo. Dia panggil air mustakmal. Dan air mutanajis, air yang kena najis. Maka air itu jadi mutanajis. Apa hukum taklid dalam ilmu tauhid? Ilmu taklid ni pendapat muktamad ada 6 pendapat. Rasa tak silap hamba kalau kupu-kupu dalam 12 pendapat mengenai ilmu taklid ni. 6 pendapat yang masyhur disebut di dalam Bajuri syarahnya. Dia kata hak muktamad, orang yang taklid ikut di dalam ilmu tauhid ni berdosa kerana dia tidak berusaha nak mempelajari secara dalil. Berdosa dia. Tapi sah dak iman dia sah, tetapi berdosa. Hak tu hak muktamad. Ada tak tuk pekoh hoyak, tak perlu qada kalau akad takbir tak ada perkataan fardu. Contohnya aku semaya Zuhur tak sebut fardu, ataupun aku semaya Jumaat tak sebut fardu. Hamba tak ingat tu ada kodok perkataan, tapi hak hamba ingat batal kerana tak sebut fardu. Muqaranah tu kena ada, kena sebut fardu. Sebab dia kata semaya Jumaat memang tentu fardu dah. Lepas tu tak payah sebut fardu lah. Sudah. Boleh kodok, ada tak pendapat kata tak payah sebut fardu. Hamba tak ingat, minta maaf lah. Hak hamba ingatnya batal. Boleh ada masuk zikir la ilaha illallah, hadir ke makna nak dalam hati terkaya Allah daripada tiap-tiap yang lain, dan tiap-tiap yang lain berhajat kepada Allah. Makna ni kena terlintas apabila kita sebut tiada Tuhan. Tuhan tu maknanya tiada yang terkaya sesuatu daripada
Tiada yang tidak berhajat kepada sesuatu dan sesuatu berhajat kepada dia. Hanyalah Allah Ta'ala saja yang lagu tu yang tidak berhajat kepada sesuatu dan sesuatu berhajat kepada dia. Tu. Kena makna kata sebut la ilaha illallah. Ada kata tepat kita mazhab Syafi'i kena ikut mazhab Syafi'i. Tapi kadang-kadang ada juga ustaz bui hukum ikut mazhab lain juga. Lagu mana sebenarnya kaedah menentukan mazhab, mohon penjelasan. Kawasan Syafi'i kena berfatwa mengajar cara Syafi'i. Kalau selain daripada mazhab Syafi'i kena royak ni bukan mazhab Syafi'i supaya tidak terkeliru. Gitu saja. Boleh bui pendapat selain mazhab Syafi'i boleh, tapi kena beritahu supaya takut orang suka ni mazhab Syafi'i juga. Supaya mazhab Wahabi kena royak kata ni mazhab Wahabi supaya orang tak suka ni mazhab Nabi. Mazhab Wahabi dengan mazhab Nabi lain. Ustaz boleh cerita ke suasana masa bertalaki dengan Tok Guru Haji Abdullah Lubuk Tapoh. Ambo dengan dia ni Tok Guru Haji Lubuk Tapoh tahun 2001, 2002, 2003. Ni dengan dia ni. Kalau di Kelantan ni antara Tok Guru tua lah. Tok Guru yang sangat dihormati. Tok Guru Haji Lubuk Tapoh dipanggil. Ayah dia Tok Guru Haji Abdul Rahman Pondok Lubuk Tapoh. Banyaklah cerita-cerita karamah dia macam-macam lah. Orang alim di dalam ilmu fiqh, tafsir dan tauhid. Tu besok sohu dia. Jalah hamba pergi nadah ambil berkat dengan dia, tak ngaji banyak pun. Saja nak suruh ramai Tok Guru ambil berkat. Orang kata ramai Tok Guru boleh suhu sikit. Lagu tu ambil berkat. Nak kata mengaji betul-betul dengan dia hotel banyak kitab dak lah. Ginadah malam-malam gitu ya. Adakah benar suami menanggung dosa isteri jika dia tidak tegur kesilapan isteri? Maka dia akan tanggung segalanya. Kalau dia tegur dah, maka dia tidak dosa. Tapi kalau dia tak tegur, maka dia dosa. Bukan suami saja menanggung dosa isteri. Seorang saing akan menanggung dosa saing kalau dia tak tegur saing dia buat maksiat. Kerana kaedah dia wajib tegur orang buat maksiat. Masalah dia nak dengar, tak dengar suku pasal, tapi hamba lepas dah. Kalau dia tak tegur, hukum dia berdosa. Bukan suami isteri lagi-lagi lah. Saing sepejabat, saing sekelas, saing satu jawatan buat maksiat, kita tengok saja, maka berdosa. Wajib amal makruf nahi mungkar. Mak kita minta tolong dalam masa yang sama baru masuk semaya. Nak utama ke mana dulu? Tolong mak kau awal ke solat. Tengok mak kita ni jenis lagu mana? Jenis cepat terasa hati kau, jenis pehel dah. Kalau jenis pehel jiwa dia tahu dah ni minat semaya, dia tak marah. Tapi kalau kita takut dia terasa hati, dulu ke mak kita dulu. Semaya tak apalah, boleh semaya dalam waktu. Kerana banyak kisah-kisah orang-orang soleh ini difitnahkan kerana dia tersilap dalam muamalah dengan ibu bapa dia. Sepatutnya dia tinggal ke ibadat sunat, pergi jumpa ibu bapa dia. Tetapi padahlah dia walinya. Kita ni tak berapa wali, ikut mak kita dululah, semaya boleh lewat-lewat. Adakah perlu sujud sawi pada tahiyat awal jika selawat atas Nabi dan keluarga Nabi? Sila ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad tahiyat awal kena sujud sawi. Adakah batal solat jika baca dalam setiap rukun dibaca dalam hati? Batal semaya tak sah. Baca kena sebut bismillahirrahmanirrahim. Kena sebut biar kita seorang dengar apa tak apa. Baca dalam hati tak panggil baca. Adakah dikira menuntut ilmu belajar dalam live di rumah menggunakan kitab? Ya, dipanggil menuntut ilmu. Tetapi menuntut ilmu secara live. Biarlah tak dapat pahala majlis zikir, majlis ilmu pun, tetapi sekurangnya dapat pahala belajar. Boleh pahala, tak seduk bimbang. Nak tanya apa hukum ahli keluarga tak mengaku adik-beradik? Tetap adik-beradik tak mengaku ikut dia lah. Baloh lah tu, tak dengar ada lah masalahnya.
Ambil piti wis juta seorang, insya-Allah mengaku adik-beradik selalu. Hok bukan adik-beradik pun mengaku juga. Kalau kita suka kok perempuan sampai kau tahap gila bayar tu, adakah wajib baginya ya para dia kotino hok dia suka, sebab nak elok daripada dia jadi bahaya khayal kita, walaupun kita tahu akan ditolak sekalipun, tak tahu kecek pun jadi ngapu dah. Gila ke orang tino, ajar gila ke Tuhan. Kita kalau nak kepada seorang perempuan gentleman, tanya dia, awak duduk mana? Tanya dia, pergi jumpa mak ayah dia, mak cik. Pergi jumpa ayah dia ke, tanya pak cik. Kita kenal anak pak cik. Tanya pak cik tu, hok mana so? Podok kerja di Desta tu lah. Tu bukan anak pak cik, tu bini pak cik. Tak ada apa selalu. Senyap selalu. Jangan waktu tukar lagu tu, nya tetok dengan kapok demo. Jadi kena kenal dulu, tahu siapa dia dulu dah. Royaklah, tak salah kita memberitahu perasaan kita kepada seseorang. Nama ke jadi gila ising sebab orang tino. Malulah gila kerana perempuan. Malu kalau gila kerana Tuhan, puas hati lagi. Ustaz, boleh kau kita terima wakil niat korban 2 orang dalam satu masa? 1000 orang boleh terima jadi wakil. Saya wakil untuk korban kahwin ni, saya wakil. Saya belaka wakil. Sembelih ni saya belaka wakil. Berapa orang? Ada 1000 orang. Wakil ke saya sembelih. Gerok-gerok. Tak apa, tak ada masalah. Kau kena sorang tak boleh buat muka sekaligus. Tapi 1000 orang tak boleh muka lembu ni. Kayak 7 orang. 7 gigi. Mana 1000 orang. Buat lagu mana? Seko pulak. Nak niat nama-nama ni lah. Nak sembelih ni. Nama-nama ni nyaman sembelih. Wakil dia dah. Boleh kodok kita terima apa beza nafsu dan bisikan syaitan. Nafsu tu diri kita, bisikan syaitan benda luar. Syaitan duk bisik. Tidur. Tak usah ngaji fardu ain, Rok tak mengaji. Nafsu pula hak kita. Kadang-kadang syaitan tak ada bisik lagi. Syaitan acu lah nak letak kat telinga. Tidur dah kakak ni. Oh, bisa laju nafsu daripada syaitan kata. Tak ada apa. Apa hukum baca surah Mulk tengah uzur? Biasa lagu mana boleh kodok? Dah jadi amalan kita, niat zikir lah, tapi kena niat zikir. Boleh kodok cerita mengenai Syekh Nazim Kabbani? Apa pendapat ustaz tentang beliau? Hamba tak kenal lah dia secara peribadinya, hamba tak kenal dia Syekh Nazim, tapi dia masyhur ni. Bawa tariqah Naqsyabandi Aliyah. Dia ni orang Kubrus di Turki ni. Tempat dia ni. Anak murid dia Syekh Hisham Al-Kabbani. Khalifah dia sekarang. Dia meninggal dah Syekh Nazim ni. Orang ahli zikir, ahli tariqah. Setara mana dia wallahu a'lam, hamba tak kenal, tak boleh nak komen lah mana. Ada isu dia gegar gepa, tapi tak tahu anak tak nampak jelas lagi isu dia tu lagu mana. Nak pergi kok mana. Boleh kodok tu guru ajar niat solat sore dan berjemaah paling ringkas. Gini, kalau niat berjemaah sebut berjemaah. Aku nak semaya fardu maghrib jemaah. Aku nak semaya fardu maghrib berimeh. Aku nak semaya fardu maghrib imeh. Aku nak semaya fardu maghrib jemaah. Aku nak semaya fardu maghrib ikut imam. Pilih mana satu. Aku nak semaya fardu maghrib jemaah. Allah. Kalau nak mai sore, aku nak semaya fardu maghrib. Sore tak sebutlah. Aku nak semaya fardu maghrib. Okey. Sore. No, tak sebut sore nah. Tak payah. Kalau nak berjemaah kena sebut berjemaah. Gitu saja. Boleh kodok cerita sejarah keris di Nusantara dan apakah yang dimaksudkan dengan kursani? Terima kasih Ustaz. Bak keris 20. Hamba tak reti, hamba tak pernah buat kajian mengenai keris. Keris ni senjata khas bagi orang Melayu kita lah. Tak ada mana-mana tempat nak mengaku keris itu adalah senjata dia. Kalau jumpa lah mana di planet Pluto, tentu dah orang Melayu duduk situ. Tak ada orang planet Pluto menggunakan keris. Kau gapo dia ko, maka hak tu jadi simbolik, jadi identiti orang tanah Melayu kita keris.
Kursani ini sejenis besi, nama kursani. Besi kursani. Ada kata besi kursani ni besi warna dia comel. Kalau jumpa di bukit tu besi kursani ni dia salut macam salut emas gitu. Kalau kita kokok-kokok dia akan turun warna emas, tu besi kursani. Ada makna besi kursani ni amalan besi kursani. Kursani dia ada adik-beradik, 5 beradik dia kursani, berapa dia namalah. Hak tu macam-macam maksud mana besi kursani. Ada kata besi kursani ni tulis belakang lah, macam-macam falsafah mengenai kursani itu sendiri. Kursani kau baca kau apa dia dah. Bagaimana pahala mendengar baca Al-Quran? Adakah pahala sama dengan membaca? Pahala baca mulut buat ibadat. Pahala dengar telinga buat ibadat. Pahala lain tu. Pahala dengar dengan pahala baca lain. Supa pahala orang makan nasi. Orang makan nasi, supa tak? Orang makan nasi dengan orang tengok makan nasi, supa tak? Orang makan nasi dengan orang tengok makan nasi, kenyal. Supa tak supa? Makan nasi mulut, tengok tak kenyal. Maka dengar pahala lain, boleh pahala dengar. Mulut baca mulut. Kalau dua lagi dia baca dan dia dengar, dapat pahala dua-dua. Dia baca boleh pahala, dengar pula dengar. Sebab tu ngaji Quran biar dengar di telinga, boleh 2 pahala. Boleh tak cerita sikit tentang sahabat Nabi nama Nuaiman. Nuaiman ni seorang sahabat Nabi lucu lah. Nabi suka semacam dengan dia. Satu hari Nabi buka pintu, pagi hari lagi ada orang ketuk pintu mu dia, ketuk. Tiba-tiba buka pintu, tengok Nuaiman. Rasulullah kata, "Bapa mu Nuaiman pagi hari lagi?" "Ya Rasulullah, hamba ada nak beri hadiah kepadamu ya Rasulullah." Rasulullah kata, "Allah terima kasih, susah-susah beri ke saya." Ambil. Rasulullah ambil, Nuaiman pergi. Piu. Kabar-kabar cu Rasulullah nak tutup pintu semula, kau ada ketuk pintu pula. Rasulullah pun buka. Ada apa dia ni? Saya saat ni Nuaiman pergi kedai saya. Katanya Rasulullah, kena dah aku kali ni. Bagi duk tangan Rasulullah. Katanya Rasulullah kata, sudah kena dah saya pagi hari lagi keluk Nuaiman. Nuaiman pergi kedai saya, dia ambil barang kedai saya, dia kata dia nak beri hadiah kat Rasulullah. Lepas tu bayar, Rasulullah bayar. Sudah Rasulullah kata, sudah aku duk tangan dah, kata kena dah pagi hari lagi kena kot Nuaiman. Jadi ada sahabat jenis kaki lucu lagu ni. Banyaklah cerita-cerita dia jenis Nuaiman ni. Tapi Rasulullah tu sahabat sekalipun tolu lah, kita panggil tolu, tapi dia ya. Dia buat lawak depan Nabi kau gapo, dia hormat, dia sayang ke Nabi. Sahabat-sahabat tak tahu tu hewi perasaan lagu tu. Sopalah orang kalau orang ngaji tarekah, ngaji sufi, dia ada sayang Allah, sayang Nabi Muhammad. Berkubal setara mana hidup dia ada perasaan tu. Orang duduk dengan Nabi lagi-lagi ada perasaan tu. Sekalipun hidup dia adalah hak jenis pak tolu, seorang dua lah gapo dia. Tapi tu. Sebab tu sahabat apabila hak berzina, apabila dilontar, apabila dikena ke hukum hudud, adalah darah tu mengecik kena kain sahabat kata, darah penzina. Rasul kata jangan hina lagu tu sahabat aku tu. Memanglah dia tu adalah kuat iman tak lemah iman. Dia berzina tapi dia sayang Allah dengan sayang Nabi. Nabi iktiraf. Hak berzina Nuaiman ni tak ada lagi cerita dia berzina, tapi pot tolu lagu tu lah. Tapi Nabi puji dalam hati sahabat Adam dah lagu tu. Sayang dengan orang hak sayang Allah, sayang Nabi Muhammad, ya ke lagu tu lah. Saya selalu dengar orang bagi nasihat, ceramah, motivasi berkata berdoa kepada Allah sebab Allah rindu ke doa hambanya. Boleh kau tak guna perkataan rindu lagu tu? Kita fahamlah maksud dia dah. Maknanya Tuhan suka dengar. Dalam hadis pun Nabi sebut, Tuhan suka mendengar doa-doa hamba dia. Suka kau rindu, kau istilah nak suruh nak apa kita faham. Gitu sahaja. Tak ada jadi masalah gapo kerana apa kita kan ngaji balaghah belaka. Orang tak terima balaghah ni Wahabi sahaja. Tak ada balaghah, tajuk isti'arah. Betul kau orang cakap kalau lebih 2 rukun daripada imam tak apa pada rakaat pertama dan kedua, tapi kalau dah masuk pada akhir rakaat tak faham ke apa dia.
Betul ko orang cakap kalau lebih 2 rukun daripada imam tak apa. Pada rakaat pertama, rakaat kedua batal belaka. Cepat pada tu imam. Lebih kau apa dia ni? Lebih 2 rukun daripada tu imam. Cepatlah maknanya ni. Cepat daripada tu imam 2 rukun, rakaat berapa pun batal. Lewat daripada tu imam, rakaat berapa pun batal belaka. Gitu maksud dia ni. Saya buat personal loan. Oh, bahasa Inggeris lalu. Asalnya berhutang secara peribadi. Maknanya tu berhutang, loan. Saya sebut hutang, sebut loan. Ni. Duit saya bisnes, lepas tu saya berjalan molek pas lagu mana saya nak berhenti bisnes saya kodok sebab saya tak tahu kata dulu riba. Allah. Tak tahu deh pinjaman bank tu riba. Manusia ni sianya lah. Tak tahu kata bank dia buat riba selama kini. Saya tahu bank ni orang juru, orang baik, orang semak, pakai spek ngira, bau wangi, semak belaka pekerja dia. Ingat tahu buat riba rupanya. Tak tahu maklumat lagu tu. Betul ke tak kita tak tahu? Nak tanya secara ikhlas, betul kita tak tahu maklumat langsung dia tak buat riba bank ni? Ya kita pinjam ke apa? Kalau kita tahu awal dosa lah. Kalau kita tidak tahu, nak kata gua mungkin kita tak baca kau apa dia, kita baru turun daripada planet Pluto, baru tahu bank nak pinjam, kita pun pinjam. Tak tahu dia mengenakan riba. Maka tak dosa. Tepuk dada tanya email jawab sendiri. Bah kalau pinjaman riba tu berdosa lah. Pinjaman riba ni kalau kita terdesak baru ulama kata boleh. Boleh pun dengan keadaan terdesak lah. Misalnya kita perlu ke rumah. Kita nak duduk mana, tak ada rumah, tak ada apa. Kita terpaksa buat pinjaman untuk buat rumah. Terpaksa nak buat mana? Nak duduk. Saya terpaksa beli kenderaan. Saya nak kerja, saya nak apa. Saya terpaksa buat pinjaman. Terpaksa. Bukan kata saja nak main-main. Maka tu beza orang buat dengan keadaan terpaksa. Lepas tu buat amalah dalam keadaan kita tidak reda. Tak apalah. Ni kalau duduk main-main lagu ni, nak menambah ke hasil, kau apa saja-saja. Kita takut berdosa. Cuba buatlah, pisahlah lagu mana kau. Adakah jadi fasik jika tidak tutup aurat? Iyo. Tak tutup aurat ni jadi fasik. Kerana fasik ni mengekalkan dosa. Hidup dengan tak tutup aurat tu jadi fasik lah jawapan dia. Tu imam gi ceruk tiap-tiap petang duk tarik lembu pakai skirt. Tu imam pakai skirt. Gulung kami plekat sekat ni. Mu imam pula duduk cari lokal. Ni sekat pohon. Takut kain dia kena air, takut basah. Dedah pohon. Tok imam nampak tasawuf muka macam ni wali ngangkat serba pula hali atas ni terbuka. Pasik tu imam tu. Ikutlah siapa-siapa dia tak dedah aurat hukumnya jadi pasik. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Jadi kita cuti seminggu dah. Sempena nak dekat raya haji ni. Kita cutilah buat live ni dalam masa seminggu. Beri peluang untuk kita buat ibadat korban secara tenang. Mungkin tengah malam ada nak melih korban ko. Kita cuti dalam masa seminggu. Selamat menyambut hari raya Aidil Adha. Selamat menjalankan ibadat korban dengan ikhlas kerana Allah Ta'ala. Wallahu a'lam.